Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nuraini Harun daripada Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Polisen akan membentangkan tentang kajian penghasilan panel akustik menggunakan serat kelapa dan serat kenaf. Kajian yang dijalankan ini adalah bagi membincangkan pendekatan inovatif dalam menangani isu kesan bunyi dalam bangunan dengan menghasilkan panel akustik dari bahan sisa pertanian yang selamat dan mesra alam. Bahan-bahan penyerap bunyi komersial yang lazim digunakan sering menimbulkan kebimbangan keselamatan dan kesihatan manusia seperti risiko terdedah kepada serpihan gentian kaca dan polistrin mineral. Kesedaran akan perlunya mengurangkan pembaziran dan menjaga alam sekitar juga merupakan faktor penting dalam pendekatan ini. Hasil daripada kajian ini diharapkan akan memberikan maklumat berharga mengenai keberkesanan serapan bunyi, ketahanan api dan kelembapan dari panel akustik yang dihasilkan daripada bahan sisa pertanian. Kebanyakan masyarakat hari ini tidak mengamalkan budaya kitar semula yang mengakibatkan pembuangan sisa pertanian tanpa eksploitasi atau manfaat. Kajian ini adalah bertujuan untuk menguji bahan baru dan menghasilkan panel dari hasil bahan buangan seperti kelapa, serat kenaf dan sagu untuk dijadikan sebagai bahan penyerap bunyi. Hasil daripada kajian ini ianya dapat menyelesaikan masalah bunyi dan sekaligus mengurangkan risiko kesihatan. Objektif kajian ini dijalankan adalah pertama, menghasilkan panel akustik dari bahan sisa pertanian iaitu serat kelapa, kenaf dan sagu. Dan yang kedua, ingin menguji keberkesanan serapan bunyi, ketahanan rintangan api dan kelembapan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Nur Diana Kadir pada tahun 2020, sabut kelapa terdiri daripada serat dan gabus. Serat yang diproses daripada sabut kelapa tinggi dengan kandungan lignin dan rendah dengan kandungan selulosa, menjadikannya kuat dan tahan lama. Selain itu, menurut Anian Yu pada tahun 2019 pula menyatakan bahawa terdapat beberapa kelebihan penggunaan IBS berasaskan kenaf iaitu ia lebih ringan dan juga tahan dirasak. Dan akhir sekali, daripada kajian yang dijalankan oleh Zuan Tan pada tahun 2021, bahan yang berasaskan sagu mempunyai struktur berliang yang menyumbang kepada penyerapan bunyi dengan merangkap dan menghilangkan tenaga bunyi. Dalam kajian ini, 3 bahan campuran utama iaitu serat kenaf, serat kelapa dan sagu digunakan. 6 sampel yang mempunyai peratusan yang berbeza seperti dalam jadual. Sampel 1 sebanyak 75% serat kelapa dan 25% sagu digunakan. Sampel kedua pula 75% serat kenaf dan 25% sagu digunakan. Manakala sampel yang ketiga pula 100% sagu yang digunakan. Sampel keempat pula adalah campuran 55% serat kelapa, 35% serat kenaf dan 10% sagu. Sampel kelima pula 35% serat kelapa, 10% serat kenaf dan 55% sagu, dan yang terakhir sampel 6 pula adalah 10% serat kelapa, 55% serat kenaf dan 35% sagu. Terdapat 2 reka bentuk yang dilaksanakan iaitu reka bentuk kotak pengujian dan reka bentuk sampel seperti racam berikut. Setiap panel dibina dengan ukuran 0.3 meter panjang dan 0.3 meter lebar dan 0.5 meter tebal. Kajian ini dilakukan dengan menjalankan 3 ujian bagi menguji keberkesanan sampel terhadap bunyi, api dan kelembapan. Ujian analisis kedap bunyi dilakukan di Jabatan Alam Sekitar, ujian ketahanan rintangan api dilakukan di Jabatan Bomba dan Penyelamat, manakala ujian kelembapan dilakukan di makmal dengan mengikut tata cara yang telah disediakan. Berikut adalah carta alih bagi prosedur ujian analisis kedap bunyi yang dilakukan di Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan. Kepingan panel ini dimasukkan ke dalam kotak pengujian dengan cara menampalkannya pada setiap permukaan dalam kotak pengujian. Ini bertujuan untuk mendapatkan nilai penempatan yang baik untuk memberi ruang untuk kesemua ruang kotak pengujian.
Rajah tersebut menunjukkan proses ujian ketahanan rintangan api yang dijalankan di Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sampel tersebut disembur dengan api. Minimum masa yang diambil adalah 8 ke 10 minit. Ujian rintangan api yang dilaksanakan adalah untuk mengukur tahap ketahanan sampel terhadap api mengikut tempoh masa yang diambil untuk sampel tersebut terbakar. Bagi ujian kelembapan pula, ia dijalankan di makmal dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Kajian yang dilakukan ialah sampel tersebut ditimbang terlebih dahulu dan dicatat beratnya. Seterusnya, sampel direndam ke dalam air selama 24 jam. Setiap sampel kemudiannya ditimbang dan data-data tersebut dicatatkan. Serapan air ini dijalankan bagi memastikan sampel dapat bertahan dalam keadaan cuaca hujan, panas atau dinding lembap dan menyerap air. Berikut adalah keputusan bagi setiap eksperimen yang dijalankan. Jadual ini menunjukkan data uji kaji analisis kedap bunyi bagi 6 sampel mengikut nisbah campuran masing-masing. Dalam ujian ini, didapati sampel 4 dengan campuran 55% serat kelapa, 35% serat kenaf dan 10% sagu adalah sampel paling rendah nilai desibel, iaitu 54.8 dB nilai desibel. Oleh itu, ini menunjukkan dengan menggunakan serat kelapa dan kenaf yang lebih daripada sagu dapat menghasilkan sampel kedap bunyi yang lebih baik. Bagi keputusan uji kaji ketahanan api pula, sampel yang mengambil masa yang lama ialah sampel terbaik bagi ketahanan api iaitu sampel 3 dengan 100% sagu dan mengambil masa 12.46 minit. Ini menunjukkan sagu dapat melambatkan masa untuk api merebak. Bagi keputusan uji kaji kelembapan pula, didapati sampel 3 dengan 100% sagu adalah yang terbaik dari segi kelembapan. Berdasarkan nilai penyerapan air, hanya 5% sahaja. Manakala sampel 6 dengan 13% menunjukkan sampel campuran terbaik dari segi kadar serapan air. Boleh disimpulkan, hasil daripada ujian bunyi yang telah dijalankan menunjukkan bahawa campuran bahan pertanian dengan komposisi 55% sabut kelapa, 35% kenaf dan 10% sagu adalah yang paling kedap bunyi. Ujian rintangan api yang dijalankan pula menunjukkan bahawa 100% sagu adalah bahan penempat api terbaik. Sementara itu, hasil ujian kelembapan menunjukkan sampel campuran terbaik adalah sampel 6 dengan kandungan 10% sabut kelapa, 55% kenaf dan 35% sagu. Keputusan ujian serapan bunyi yang dijalankan menunjukkan bahawa campuran kelapa, kenaf dan sagu memiliki sifat penyerapan bunyi yang berkesan. Ini bermakna bahawa bahan-bahan ini mampu menyerap dan mampu mengurangkan bunyi atau gema. Oleh itu, bahan pertanian boleh digunakan untuk menghasilkan produk-produk kalis bunyi yang lebih baik dan berpotensi untuk menggantikan bahan penyerap bunyi semasa. Dan akhir sekali, bagi cadangan yang perlu diambil perhatian ialah pertama, mencadangkan penggunaan bahan-bahan sisa pertanian seperti serat nenas, serat sekam padi dan hampas tebu untuk menghasilkan panel akustik. Ini adalah pendekatan yang baik untuk mengurangkan sisa pertanian dan memanfaatkannya dengan lebih efisien. Kedua, melibatkan penggunaan gel silika sebagai bahan penyerap kelembapan untuk mengelakkan pertumbuhan kulat atau lumut pada panel akustik. Dan ini adalah rujukan yang telah digunakan bagi kajian yang dijalankan ini. Sekian, terima kasih.